You okay, Manish? Can you speak? Hello. Can you hear me? Is I'm audible to you? Hello. Semua apa khabar hari ni? Sihat ke? Cuba tulis dekat chat. Tulis type dekat situ. Sihat ke semua? Apa khabar? Terima kasih join malam ni. Ada yang dari Kuantan malam ni. Okay. And also from India, Mr. Manish is here. Thank you for joining us, Manish. Hello. Okay, so 9.10, alright. Jom kita start. Siapa yang first time masuk malam ni? Kita tengok sikit. Siapa yang first time? Cuba tulis kat komen jap. Nak tengok. Oh, Alisha first time eh? Lagi? 这个是他们教 robotic 的，他在线上Ini tu guys. Hello, hai. Siapa lagi yang first time malam ni? Kita tunjuk sikit yang pasal flowchart. Kalau ada yang pelajar lah, yang dewasa tak apa kan? Dewasa macam Encik L ni. Encik L pun ada dekat sini. Terima kasih join Encik L. Encik L dari Kuala Terengganu eh? Di mana lokasi anda? Okey, kejap Zin. Ni saya suruh anak saya masuk ni. Boleh. Saya suruh anak saya masuk. Razin ni anak saya. Boleh. Mari. Dia bukan Razin anak saya. So lepas ni nanti saya akan pass kat dia. So untuk dia continue sebab saya ada online Zoom untuk slot lain. Boleh, sure. Dengan ATC. So saya yang akan pass kat dia lah. launching ni digital class kan? Bukan digital class, saya buat ATC. Apple Teacher Community. Okay, copy. Right. Untuk next week ada juga tapi next week Cik Adrian dia request buat Mika. Cik Mika. Okay. Betul. Ada request benda yang sama juga untuk ni, tapi tak apalah, insya-Allah. Lepas ni kita okey je. Beres. Sebab kita pun pakai Zoom juga. Lepas tu dari tanya tu upgrade ke 500 ke. Sebab memang terpaksa lah. Situasi sekarang memang terpaksa upgrade sebab kadang kita punya participant sampai 200, jadi nak tak nak kena upgrade lah. Betul. Kan? So yang paling prinsip memang terpaksa letak password lah sebab semalam kena. Gila. Kena sekejap lah. Tak apa, nanti kita terus letak password tu lagi. Nanti kita bincang lagi. So ni nanti untuk microbit edit dengan laptop ke ataupun dia? Kalau yang ni saya share screen je, dia orang buat latihan dekat atas paper masing-masing kat rumah. Dekat paper masing-masing Alright. Tak apa, Razli dia basic ada sebelum ni pun dah join 2-3 bengkel untuk microbit. So cuma nak minta dia upgrade je lah dia punya skill dia. Hari ni kita buat flowchart je tuan. Untuk free class ni kita fokus kat flowchart saja. Okay. Right. Mudah-mudah. So biasanya lepas sesi ni ada share di mana-mana tak? YouTube ke mana ke kalau orang nak tengok ulang tayang ke? Hari ni baru nak start record. Hari ni baru record, nanti kita share lah kat YouTube insya-Allah. Okay, cun. Okay, terima kasih. Saya pass. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okay, selamat datang. Welcome to all. Kita ada berapa orang? 27 orang. Okay.
So, mari kita mulakan kita punya kelas. Malam ni yang keempat Okay, sekejap. Saya share screen sikit. Okay, so content dia macam biasa. Okay, so mari kita sama-sama buka majlis kita. Kelas malam ni dengan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa belajar. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, apa khabar semua? Adik-adik semua? Sihat? Okey, so kepada yang first time masuk, terima kasih join malam ni. Kita memang buat hari-hari. Malam ni yang kelas yang keempat. Kita bagi latihan introduction to flowchart. Kita fokus kepada flowchart dalam kelas online ni. Sebab bila kita buat programming, okay, first kena tahu flowchart dululah. Kalau tak faham flowchart tu susah sikit nak buat programming. Okay, kalau straight away buat programming tu bukan tak boleh, tapi nanti kalau stuck nanti susah nak refer. Kalau kita ada flowchart ni kita senang. Kita boleh refer kepada flowchart and then kita boleh ubah balik kita punya programming kita. Okay. So first kali nama saya Zul Fakish. Okay, boleh panggil Sir Zul. Okay, master trainer untuk Jazrul Robotic Academy. Okay, kita akan tunjuk serba sedikit lah apa kita tunjukkan tentang flowchart. And also kalau biasa hari-hari sebelum ni kalau tak ada PKP atau MCO ni kita buat weekly class robotik lah dekat sekolah-sekolah and also dekat akademi kita. And malam ni kita ada special sikit, kita ada orang guest yang join dari India, okay, Mr. Manish, and also kita ada dari KL, kita ada Majidah dari Telaga Biru. Okay, siapa lagi yang dekat sini? Saya pun tak pasti siapa lagi yang ada join. Oh, Cik Q pun ada kat sini, okay, dari Telaga Biru. Terima kasih datang. Okay, sambil-sambil duduk dekat rumah tu kan. Okay. Alright, so itulah dia, tim kita Jazrul pun ada dekat sini untuk bantu. Kalau ada apa-apa masalah boleh bagi tahu. Okay, tak faham ke apa ke. Okay, so kita pergi dekat sini lah. Okay, slide ni, STEM Education in Malaysia. Seperti yang semua tahu, dunia dah ke arah IR 4.0, pembelajaran melalui digital. Okay, anda duduk rumah pun sekarang Alhamdulillah boleh belajar. Okay, so di masa-masa kita ada virus ni, di serangan virus dekat seluruh negara dan juga seluruh dunia ni. So kita hendaklah bersyukur berada dekat rumah ni sebab negara kita Alhamdulillah masih lagi aman dan sejahtera compare dengan negara-negara lain, okay, yang mengalami virus, serangan virus ni yang lebih teruk daripada kita lah. Okay, kita kena selalu bersyukur, okay, berdoa kepada Allah supaya kita berada dalam keadaan selamat dan sejahtera. Dan also dekat Malaysia ni kita ada internet yang laju okay, untuk pengetahuan semua, telco, okay, syarikat-syarikat telekomunikasi pun dah berikan 1 gig data untuk semua orang berkelajuan high speed punya kelajuan. Okay, so boleh gunakan anda punya internet tu lah dengan berfaedah, gunakan dengan bermanfaat. Okay. Okay, so pembelajaran IR 4.0 ni bukan hanya dekat negara-negara lain, juga kat Malaysia pun ada. Pembelajaran dinamakan sebagai PIK ke-21. Tu yang adik tolong highlight tu. Okay, terima kasih highlight lah tuan. Okay, jangan highlight banyak-banyak, sikit-sikit je. Okay, pembelajaran abad ke-21, right? So, kepada cikgu-cikgu ni kan mesti dah tahu lah kan semua pasal ni kan. So untuk adik-adik, pembelajaran sekarang ni pun menggunakan online lah. Okay, saya padam dulu. Nanti kita conteng dekat jawapan nanti Alright. So belajar sekarang coding, kalau kita yang mana dewasa ni belajar coding dulu, saya belajar dulu coding kena type. Sekarang belajar coding pakai block programming saja. Okay, so ini pasal IR 4.0. Okay, dunia pasal artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, and also pasal connected world. Okay, kita berada dekat dunia yang 5G, okay, internet semua laju. Okay, so zaman adik-adik semua nanti kebanyakan kerja semua dah ditukarkan, okay, robot yang akan menguasai dunia. So adik-adik punya pekerjaan semua nanti dah banyak robot yang akan duduk dekat depan. So you kena pandai buat programming untuk kita nak programkan coding kepada robot tu lah untuk dia buat arahan yang kita nak. Okay, so pasal malam ni, okay, kita akan buat belajar tentang flowchart. Lepas habis flowchart kita akan buat latihan. Okay, kepada yang dah buat latihan, terima kasih. Siapa yang
dah buat latihan nombor 2 semalam? Awak buat tak? Soalan semalam okey, jangan lupa buat, jangan lupa untuk siapkan. Okey, kepada yang first time masuk untuk malam ni, okey, sila. Okey, good yang dah buat, terima kasih. Kepada yang first time masuk, sila tengok 5 bentuk ni ataupun fokus dekat 3 dululah. 1 2 3 4 je yang fokus dia. Okey, tengok dekat bentuk ni, bentuk bujur ni. Bentuk triangle, bentuk diamond and also bentuk arrow ni. Okay, so fokus dekat yang 4 ni untuk kita buat kita punya kita punya flowchart lah untuk kita bagi arahan dekat dekat robot. Okey, sekarang ni saya tunjukkan sikit pasal ni lah, kejap saya buka. Kejap. Ada siapa-siapa yang tak buat lagi ke? Okay, ini nota untuk flowchart, alright. So, okay, yang 3 ni kena faham, okay. Algorithm, pseudocode and also flowchart lah. Algorithm ni adalah proses yang berlaku pada sesuatu equipment ataupun robot. Pseudocode ni adalah dia punya instruction, dia punya bahasa, dia punya arahan dia dalam computational thinking, dia satu one by one lah kan, dia punya flow dia. Carta alih ni adalah proses yang berlaku ataupun langkah-langkah yang berlaku dekat robot tu ataupun sesuatu equipment tu, sesuatu microprocessor tu, tapi di dalam bentuk grafik. Okay. So kita fokus dekat, kita tengok dekat flowchart ni lah. Flowchart ni dia dalam bentuk grafik, so senang awak nak nampak. Okay, so ni yang bentuk tadi tu. Okay, kepada yang first time masuk, okay, tengok yang arahan ni dulu. Tengok contoh yang pertama dulu. Bila please, sila record, tak ada masalah. Kepada yang first time masuk, cuba tengok contoh yang ni dulu. Okay, contoh ni mudah, alright. Macam mana kita nak sediakan sandwich tuna and also air kopi untuk sarapan pagi kan. Okay, so kita tengok dekat sini first kali kalau kita buat menulis pseudocode ni. Okay, so dia ada 6 step dia. Okay, 6 step nak buat arahan tadi kan, sandwich tuna dan juga air kopi. So first kali kena mula. Kalau nak buat flowchart memang kena ada mula. Kalau tak ada mula, dia takkan boleh buat flowchart dan robot ataupun apa-apa pergerakan execution tu takkan bergerak. First kali mula, lepas tu masak air. Nombor 3 tambah air, gula dan kopi. Nombor 4 ambil 2 keping roti. Nombor 5 letak paste tuna. Nombor 6 tamat. Okay. So 6 arahan ni, okay, 6 arahan ni kita dah tulis one by one and then kita akan convert kepada flowchart. Okay. Tapi you jangan terbalik tau. Kalau contoh tiba-tiba masuk gula dengan kopi dulu baru nak masak air ke apa kan, tambah air, tak jadi lah kan. Dia kena flow dia satu per satu. Dia tak boleh terbalik-terbalik. Letak paste tuna dulu baru ambil keping roti, 2 keping roti, boleh ke? Kan dia tak boleh nak apa, jadilah dia kena satu-satu. Ambil roti dulu baru letak paste tuna. Okay, so daripada 6 arahan ni, okay, kita tukar kepada flowchart, dia akan jadi macam ni. Okay, ni untuk yang first time masuk lah, yang mana yang dah mana tengok ni, hari tengok benda ni kan, so dah faham. Alright. Okay, so ni macam mana kita nak bawa arahan tadi kepada bentuk flowchart. So ada bentuk bujur untuk mula and also tamat dalam bentuk ellipse tu lah, bentuk bulat bujur tu. Lepas tu masak air bentuk rectangle, tambah air kopi dan gula pun kalau nak buat rectangle pun boleh untuk proses. Nak buat trapezium punya bentuk pun boleh. Ambil 2 keping roti, letak paste tuna and also ambil 2 keping roti, letak paste tuna, lepas tu tamat. Okay, boleh faham tak untuk contoh pertama? Ada soalan untuk yang pertama? Yang first time masuk, ada soalan untuk contoh pertama? Okay, boleh.
Kalau tak ada soalan, saya tanya soalan untuk yang first time masuk. Kenapa tak ada bentuk diamond dekat sini? Tahu tak kenapa tak ada bentuk diamond dekat sini? Ada siapa-siapa tahu kenapa tak ada, tak boleh? Tahu? Cuba type sikit. Kenapa tak ada bentuk diamond dekat contoh yang pertama ni? Kan dia tak ada bentuk diamond kan? Betul. Alright. Okay, good. Okay, sebab tak ada pilihan. Okay, kita tengok contoh yang kedua untuk yang first time masuk. Kita nak log masuk akaun Gmail. Okay, semua orang ada email masing-masing. Okay, kalau siapa pakai Gmail. So, contoh ni lah kan, nak log masuk akaun Gmail. Okay, so macam ni kita nak log masuk akaun Gmail. This is the step kita nak buat untuk kita masuk ke akaun Gmail. First, kena mula. Nombor 2, masuk ke website dia. Okay, laman web Gmail. Nombor 3, masuk email dan password. Nombor 4 ni, okay, dia ada kena check dulu verification email awak tu betul ke tak. Kalau ya, dia akan terus ke step nombor 5. Kalau tidak, dia akan patah balik ke nombor 3. Okay, dia akan kena minta masuk balik password kita. Okay, nombor 5 barulah kita akan nampak kita punya email. Nombor 6 tamat. Alright. So, daripada 6 step ni, bila kita tukar dalam bentuk catat alih, dia akan jadi macam ni. Okay. So, kalau tengok, sama macam tadi, nombor 1 dengan yang first dengan yang last mesti bentuk bujur untuk flowchart. Okey, lepas tu yang bawah ni semua bentuk rectangle. Okey, tapi kalau tengok nombor 4 tu dia adalah bentuk diamond sebab dia ada soalan kan. Kalau tengok ayat nombor 4 ni pun dia soalan. Email dan kata laluan betul? Kalau betul baru terus. Kalau tak betul kena naik atas balik. Okey, so yang first time baik dia untuk flowchart ni very simple. Tapi tengok kepada arahan soalan tu lah. Kalau soalan tu sukar, awak kena buat dia punya flowchart tu panjang sikit lah. Itu yang sukar sikit. Okey, beres? Boleh? Kalau okey, kita pergi ke okey. Siapa yang tak ada Gmail ni? Syarah Badri tak ada Gmail. Oh, ya ke? Awak pakai apa? Yahoo Mail ke? Okey, kejap So, kalau semua dah okey, kita pergi dekat, saya nak tunjukkan ni lah, kita latihan yang hari yang pertama tu kan, hari tu. Okey, yang ni yang latihan kita buat, kita bincangkan semalam, alright. Kepada yang first time masuk, sila print screen, okey, screenshotkan gambar ni. Okey, gambar latihan ni, nanti awak buat. Okey. Untuk yang ni kita dah bincang semalam, dia punya jawapan. Okey, jawapan dia dah buat. Okey, sekarang ni ni adalah soalan untuk semalam. Yang kata yang dah buat, yang dah buat, tak buat, dah buat tu. So malam ni kita bincang, alright. So you punya jawapan betul ke tak betul, kita check sama-sama. Okey. So kita sekarang ni kita pass dekat Mizatil, okey, untuk sesi perbincangan jawapannya. Okey, mana? Sekejap, saya pass dekat Zatil. Oh, saya kena stop ni dulu kan. Okey. Soalan tu dapat Okey, sekejap. Okey, dapat. Kejap. Okey, alright. Okey, Mizatil akan sambung untuk jawapan. Okey, latihan kedua Semua tengok jawapan awak betul ke tak betul? Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Hai, bersama lagi dengan teacher. Okey, kita nak recap dulu apa yang kita belajar semalam. Okey, yang ni latihan semalam kan? Latihan semalam yang kita dah bincangkan. Okey, yang ni kita just revise balik je. Okey, yang ni kita nak buat flowchart untuk yang ni. Okey, simple je. Untuk robot ni ke depan, lepas tu ke kanan, lepas tu straight pula, ke kiri pula, seterusnya. So kita buat macam ni, untuk start kita buat bentuk ellipse ataupun bujur. Dan seterusnya move forward for 1 second kita buat bentuk petak je. Bentuk petak macam ni lah.
Sebab apa? Sebab petak ni untuk proses kita ke kanan, ke depan, ke belakang, semua tu adalah proses. So kita guna bentuk petak. Okey, hari ni kita nak bincangkan latihan yang Sezulbagi semalam. Dah buat dah semua? Semua dah buat ke? Yang masuk kelas kita semalam dah buat ke? Tak penting tapi nak buat memanjang. Iman, ini tak penting Iman. Awak penting kita tu mau kata. Tengok sikit berapa orang yang dah buat. Cuba tulis dekat situ yang dah buat. Yang nampak tu Nurul Iman je dah buat ni. Yang lain, Muhsin dah buat Muhsin? Okey, dengar tak? Okey. Okey, kita nak bincangkan untuk latihan yang Sezulbagi semalam. Okey, kita tengok sini. Tak ada semalam. Okey, tak apa. Kalau tak ada semalam, boleh screenshot latihan ni. Kita buat sama-sama lah. Okey. Okey, kita tengok sini Okey, ni kita start. Ni robot. Okey, kita robot ni kita start. So, untuk flowchart kita akan buat macam ni. Start bentuk ellipse ataupun kita dalam bahasa Melayu kita panggil bujur kan. Lepas tu robot ni adalah obstacle lah. Kotak ke apa kat depan kan, rintangan lah. Bila robot ni dia kat depan dia tu bertembun dengan obstacle ni, dia akan terus ke kiri. Dia akan terus belok ke kiri. Kalau dalam kelas selalunya kita guna robot M-board kan. Jadi kita akan coding. Sebab kita buat flowchart ni kita akan coding lah dia lah. Okey, robot ni bila jumpa obstacle dia akan ke kiri. Lepas tu dia akan bergerak ke hadapan slow selama 3 second. Lepas dia bergerak 3 second tu ia akan bergerak ke kanan dan ke depan. Dalam fastest 5 second. Habis 5 second ni bila ada rintangan ke depan dia akan ke kanan dan dia akan bergerak ke depan pula selama 3 second slow. Lepas tu dia akan berhenti, stop lah, finish, dah habis. So kita nak buat flowchart ataupun catat alih untuk latihan ini. So mula-mula kita start dengan iaitu ellipse dan tulis start mula. Nak panah ni siapa buat ni? Padamkan. Macam nak padamkan? Okey, siapa buat anak panah ni padamkan anak panah. Okey. Mula kita start. Lepas tu kita akan menggunakan bentuk diamond. Diamond kenapa untuk kita buat keputusan apabila kita berjumpa dengan obstacle ni, kita nak gerakkan robot tu ke kiri. So kita buat sini bentuk diamond, kita tulis obstacle ahead. Kalau tak ada obstacle ahead, no. Kita ulang balik benda ni. Kalau ada obstacle ahead, yes. Ke bawah, yes. Dan terus, kita nampak nampak tak semua? Nampak tak? Okey. Bila jumpa obstacle, yes. Kita robot akan turn left. So kita buat dalam bentuk petak, turn left. Okey. Okey, lepas tu bila robot turn left, robot akan pergi ke depan. Kita buat dalam bentuk petak sekali lagi, move forward dan kita tulis sini. Sini kata robot tu kena bergerak slow 3 second kan. Tulislah sini slow for 3 second. Lepas tu bila habis dia robot tu bergerak slow 3 second, robot tu akan ke kanan. So kita buat ni bentuk petak juga, turn right. Sebab apa kita buat bentuk petak? Sebab dia adalah satu bentuk proses rectangular shape. Okey. Lepas tu lepas dia turn right ke kanan, kita buat tak pula anak panah untuk menunjukkan flow tu. Anak panah turn right and then move forward pula yang ni. Fastest 5
second. Yang ni. Okey. Akhirnya robot pun sampai sini kan. Robot sampai sini dia akan bertemu pula dengan obstacle. So kita nak bila sampai sini ni dia kita kena buat keputusan kan. Bila jumpa obstacle tu kita nak ke kanan ke kiri ke terus je straight ke macam mana. Okey sini. Daripada latihan ni bila jumpa obstacle robot ni kena ke kanan kan. Ke kanan. Jadi untuk buat keputusan kita buat apa? Bentuk apa? Bentuk kita buat bentuk diamond. Okey, kita buat bentuk diamond. Sama je macam kat atas ni. Macam ni. Bentuk diamond. Okey. Kita buat bentuk diamond. Kalau no, kalau tak ada obstacle kat depan, no, dia patah balik. Dia try detect balik. Lepas tu kalau bila yes, robot ni akan ke kanan. So kita buatlah bentuk rectangular turn right. Okey, lepas tu pergi je. Robot ni pergi je ke depan, move forward. Slow for 3 second dan bila sampai je, okay stop kan. So the end tu buat bentuk ellipse. Ellipse macam ni. So conclusionnya, okay faham tak? Setakat ni ada semua faham tak? Yang dah belajar sebelum ni mungkin faham, ya baru je masuk. Faham tak apa yang kita ringkaskan kat sini? Okay, faham. Okay. Alright. Jadi conclusionnya kalau kita nak buat flowchart ni untuk start dengan end kita buat bentuk ellipse. Bila kita nak buat keputusan tu kita buat dalam bentuk diamond. Kalau proses ni kita buat dalam bentuk rectangular. Okey, itulah setakat ni adalah flowchart ni pentinglah untuk kepada beginner-beginner yang baru nak berjinak kan dengan programming. Bila kita buat benda ni, nanti kalau dalam kelas selalunya robot pelajar tu lepas buat flowchart dia akan applykan programming. Ke dalam bentuk programming dan akan applykan ke robot terus. Kalau semasa kelas Jazro lah. So daripada flowchart ni, kita dapat detect kat mana salah, kenapa robot ni tak bergerak macam sama, tak sama kan macam latihan kan. So budak-budak ni dapat detect lah melalui flowchart yang diorang buat lah, yang kita buat. So kepada yang nak berjinak dengan programming tu memang molek lah, memang baik lah. Kalau terror juga pandai buat flowchart. Okey. Okay, masa dah habis kita forwardkan kepada Sezul pula. Sezul. Alright, thank you Zatil. Okay. Okay, so adik-adik semua sama tak jawapan yang awak buat? Dengan Nurul Iman punya sama? Okay, good. Alhamdulillah. Kalau sama, good. Mohsin punya sama tak, Mohsin? Awak punya? Fahim. Betul tak Fahim? Sama tak? Ada salah kat mana-mana? Okay, betul. Okay. Okay, ya. Kalau betul, Alhamdulillah. So, sekejap. Untuk hari ni, soalan untuk esok lah. Oh. Okay, tak apa. Tenang dulu. Nanti insyaAllah dalam minggu depan tu kita cuba saya tunjukkan dalam bentuk programming lah. Kita akan tunjuk yang dalam bentuk programming scratch. Dalam bentuk M-block. Okay, so jawapan semua dah bincang. Okay, Alhamdulillah dah dapat idea macam mana kita nak buat flowchart untuk latihan kedua kita. Nanti kita akan bagi latihan ketiga. Besok lah latihan ketiga dah kan. Okay. Okay, tak apa, tenang malam ni. Okay, so siapa nak masuk yang kelas weekly, yang ni kelas untuk siang hari lah. Kalau nak join pagi, kita ada pagi dengan petang. Okay, nah yang malam ni nak join juga pun tak ada masalah. Yang ni just very basic je, tunjuk programming. Okay, yang malam ni untuk malam free. Kalau yang pagi dengan petang tu yang berbayar dan kita akan tunjukkan macam mana nak buat programming pakai M-block lah. Scratch punya programming. Menggunakan robot, ni robot kita pakai, nama dia M-bot, and also programming dia nama dia Scratch. Ni
kalau dekat kelas yang pagi dengan petang tu kita buat macam ni lah. Ni dia punya programming dia. Okay, so kita dah sampai hampir ke penghujung 9.35. Untuk anda semua besok petang, okay, kita ada sharing dengan Dr. Rozlaini. Okay, so kita ada buat FB live dan juga IG live. So pergi ke FB lah, okay, cari Jazari Robot and then tengok FB live ni, kita nak share tentang tajuk kepentingan pendidikan STEM dan juga di dunia digital. Ni untuk adik-adik lah kan, untuk boleh ajak mak ayah untuk join sekali, okay, free FB live ni, okay. Ajak ramai-ramai untuk join FB live ni, okay. Sebab yang Dr. Rozlaini ni dia profesor, dia lecturer dekat Tati. And also dulu dia adalah dekan lah dulu, okay, bekas dekan dekat Tati UC. Sekarang dia adalah manager ataupun head bahagian marketing untuk UC Tati. Alright, so ada apa-apa soalan ke? Besok ada ke? Besok ada. Nanti join lah petang. Besok malam ada macam biasa, tak ada masalah. Boleh join, sambung. Arduino pun ada juga. Kita ada keluarkan buku Arduino juga, ebook coming soon. Right. Okay, ada soalan-soalan lain? Anda nak tanya apa-apa lagi? Kita berakhir. Semua okay? Steady? Sekejap je kan, kita buat setengah jam je untuk setiap malam. Besok dalam sejam lah. Yang FB live ni sejam. Okay, so kalau tak ada apa, sekejap nanti saya tengok dekat sini siapa yang ada dekat sini ya. Kita dengar sikit lah. Ya, Manis dah. Dari Majidah boleh, Majidah boleh respon sikit Majidah, bagi feedback sikit. Kita ada Majidah dari Telaga Biru, okay. Mungkin Majidah nak share apa-apa Majidah sedikit, dengar suara Majidah sikit. Ya, selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada tim Jazrul, Sezul dengan Mizatil. Okay. Untuk adik-adik semua tanya, sebab hari ni belajar lagi benda yang baru. So kalau boleh teruskan, sebab belajar flowchart ni penting. Macam yang Mizatil cakap tadi, flowchart ni akan terus kepada untuk kita belajar tentang robotik lah. Okay. Jadi teruskan, sebab benda ni pun yang Jazrul buat adalah satu orang kata yang memang sangat kebaikan lah, sebab benda ni percuma, lepas tu diajar pula kepada adik semua. Jadi teruskan belajar, insyaAllah semoga berjaya lah. Gitu je. Alright, thank you Majidah. Majidah bahagian Telaga Biru Education, bahagian stream. Okay, untuk robot, pertandingan MyX semua, Majidah pun yang uruskan. Dekat sini ada ni ke, tim SBE ke? Agak nama-nama yang ada ni. Semua parents kalau tak ada, last kali dari Manish kot. Mr. Manish, can you summarize it a little bit and then we can close the session? Hello, hi everybody. Good evening all of you. Louder, sir. Can you hear me? Is I'm audible to everybody? Hello. Cannot hear you. One second. Hello, can you hear me? Not really. Yes. Yes, you can. Okay, good evening everybody. Maybe you can, you need to put your mic in front of your mouth. Okay. Good evening everyone. Yeah, okay, better. Yeah, evening. Yeah. What's the time now in So- India? Maybe you can share the time different. Yeah, it's different. It's plus 5:30 GMT. It's 7:15 here right now. 7:15 PM. Okay, 7. All right. There's late night, right? Means 9:30 around.
Okay. So today it's good. Means for flowchart, I want to tell something about flowchart. Actually, flowchart is very important symbolic representation for graphical representation while you are doing coding. Means you are solving any complex problem. You know the for defining the path, flowchart is very important before coding. You know the question, you know the what is the solution of the question, but you need to do the programming. Before doing programming, flowchart is very important things to do. So learning flowchart in this with this type of graphical representation is good. First, we need to understand about the logic, what logic we can use to solve the question. And for this yeah, with this like with mbot mblock, it's very easy to understand the concept of robotics nowadays, because during our days it was not there. We have to do some different types of programming language and all. And with mbot mblock, programming is very easy, and you can learn lots of things in a fun and scientific manner. And it's very important for 21st century skill set, because in future everybody must know little bit about programming, because it technology, you can't stop technology will grow every day, every single day. So you must walk step by step with the technology. So that's why coding and in this science, technology, engineering, math is for everybody. It's not just for the students who want to go in medical field. Medical students also need to operate robots to do operations and all. So it's everywhere robots is used nowadays. So you must know about this programming and STEM education. It will have the logic which will develop some skill sets in your mind. So try to learn more and more about robotics, and what good you can do for your community with the help of robotics. That's all. That's right. Thank you, Mr. Manish. Okay, Alhamdulillah. That's very good summarized. Hope you can invite your student also to join us, inshallah. Yeah, actually in India, everybody is locked down, so everybody is using internet, and means the speed of internet is little bit low right nowadays, because yeah, everyone is using internet. Everybody is locked down in home. That's the problem right now facing. I have invited many students, and maybe next time they will join you. Okay, alright. I'll share you the question, the first exercise to you, so you can discuss with your student, inshallah. Friends, yeah. Yep, thank you for joining us. Okay, thank you so much, guys. Be safe at home. Pray for God to just slow down this virus thing so we can roam outside. Yeah, okay, thank you, Manish. Alright, so let's end the session with tasbih kifarah surah al subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so untuk semua kita jumpa besok pukul 3 petang, okay, untuk FB Live, and also kelas malam macam biasa pukul 9 malam. Alright, okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Stay safe, stay healthy, stay at home. Okay, kita enjoy online class. Ada apa-apa masalah boleh beritahu dekat saya. Okay, dengan tu bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.